wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmadullaha subhanahu wa ta'ala wa nashkuruh wa nastanjidu bihi wa nu'azzimuh wa nutawakkal alayhi wa nastaltiquh wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa nusalli wa nusallim ala habibina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Arsala rasulahu bil huda basyiran wa nadhira baina yaday as-sa'ah man yuti'illaha wa rasulahu faqad rashada wa man ya'sihima faqad ghawa. Nas'alullaha rabbana ay yaj'alana mimman yuti'uhu wa yuti'u rasulahu wa yattabi'u ridwanahu wa yajtanibu sukhtahu fa innama nahnu bihi walah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil aziz ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wa jahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallah wallahu ghafurur rahim. Surah Al-Baqarah ayat 218. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Thumma amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala dengan limpah karunia dan keizinan dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah dapat kita berkumpul di masjid ini walaupun dalam keadaan SOP. Alhamdulillah masih lagi diberi keizinan Allah untuk kita bersama-sama di rumah Allah dapat salat berjemaah maghrib, dan insya-Allah sedikit masa ruang yang ada ini sempena menyambut Ma'al Hijrah 1442 Hijrah, insya-Allah sedikit perkongsian yang saya akan sampaikan pada malam tu moga-moga memberi manfaat untuk diri saya dan diri tuan-tuan dan puan-puan untuk kita mengingati peristiwa besar yang berlaku pada Islam, pada agama kita yang kita sambut setiap tahun, sehinggakan kita ulang perkataan hijrah itu dijadikan sebagai tahun Islam kita. Tuan-tuan dan puan-puan, para ustaz, alim ulama yang saya hormati sekalian. Soalan pertama saya, apa khabar semua? Sihat no? Alhamdulillah. Orang Kedah dia ada no hujung tu. Sihat no? Ni dah Kedah ada no. Dah sihat ada no pula hujung tu. Walaupun dah 8 tahun dah duduk di Sarawak, boleh jual kelakar Sarawak ya. Tapi lama si pulang ke Kedah nun. Yalah jadi rindu juga nak kelakar Kedah ya. Tuan-tuan rahimakumullah. Hijrah, tajuk yang diberikan oleh pengurusi kepada saya adalah WhatsApp mengenai hijrah kerana Allah. Itu dah tajuk yang kita akan bicarakan pada malam tu. Hijrah kerana Allah. Tuan-tuan rahimakumullah, apa itu hijrah? Apa itu hijrah? Hijrah dalam bahasa, definisi hijrah dari sudut bahasa ialah berpindah. Berpindah daripada cawan, daripada sebelah sini ke sini. Itu dikatakan hijrah, pindah. Itu paling simple, paling mudah hijrah itu. Satu tempat hijrah. Maka hijrah ini berlaku sebenarnya pada kita setiap saat, setiap waktu, setiap ketika. Apatah lagi daripada masa kita yang 1441 semalam dan hari ini 1442, kita tak akan dapat kembali pada zaman 1441. Tak dapat. Ni saya tengok semua bayar-bayar umur ni, saya rasa semua orang yang berhadapan saya ni tahu cara bermain dam. Tahu tak bermain dam haji? Dam haji kan? Minta haji.
Dalam konteks minjam haji, boleh si kita undur. Malam ni saya nak bawa hijrah dengan minjam haji tu, tuan-tuan boleh nampak. Dalam minjam haji, kita gerak depan, kita tak boleh undur. Kalau kita undur ke belakang, main apa dengan orang yang pengecut? Dia tak boleh. Dalam minjam tak boleh ni undur. Dan bila setiap langkah kita nak langkah ke satu tapak, kita bawa buah dam kita tu sampai ke depan, kita tengok dulu kiri kanan, depan belakang, tengok selamat tak selamat. Selamat, baru lepas tangan. Sama juga dengan hidup kita. Hidup kita ini kena berhati-hati. Setiap apa yang kita nak buat, setiap apa yang kita nak lakukan, kita kena perlu berhati-hati. Apa sebab dam tadi kita takut nak bergerak ke depan? Sebab kita takut mati. Kita takut mati. Maka begitu juga perasaan takut yang ada dalam kita tu kena ada. Takut pada mati. Kenapa nak takut pada mati? Kan mati itu satu-satu benda yang baik. Benar, mati kalau mati sia-sia tak guna. Macam minjam, mati tak guna, mati seorang-seorang. Tapi kalau dia mati menyebabkan kawan-kawan dia boleh makan 3-4, sonok tak dia mati? Sonok. Sama juga dengan kita. Kalau kita mati dalam keadaan kita tak ada langsung kenangan orang pada kita, kan? Kita mati sia-sia. Tapi kalau kita mati dalam keadaan dapat memberi manfaat pada orang ramai, orang sangat-sangat menantikan, menagihkan manfaat yang ada dari kita, tiba-tiba kita mati, orang menyanjungi kematian kita itu. Walaupun kita mati, tapi kematian kita itu penuh makna bagi diri kita dan juga masyarakat yang sedang kita tinggalkan. Banyak tuan-tuan, kalau dalam minjam ni falsafah hijrah tu bermain dalam tu. Setiap saat, setiap waktu berhijrah semua. Dalam Al-Quran, Allah Ta'ala sebut, fastabiqul khairat aynama takunu ya'ti bikumullahu jami'a. Kita berhijrah tu untuk apa? Kenapa kita bergerak? Kita bergerak mesti nak maju. Kita mesti nak maju. Kita nak membina kejayaan dalam diri kita. Kita nak membina kemajuan dalam kehidupan kita. Tak kira lah kemajuan dari sudut ekonomi kah, kemajuan dari sudut kesenangan hidup kah, apa saja. Maksudnya kita cuba nak melonjak ke hadapan. Dalam Islam, fastabiqul khairat, Allah memerintahkan kita supaya mana? Berebut ke arah kebaikan. Berlomba-lombalah kamu mencari kebaikan. Jadi kalau kita bersaing sesama sahabat kita, kita bersaing nak ke hadapan ini, semua nak pergi maju, salah tak dalam Islam? Tak salah. Malahan kalau kita berlumba-lumba ke arah kebaikan, kita akan boleh pahala. Ainama takunu ya'ti bikumullahu jami'a. Kalaulah dalam tengah-tengah kita berlumba itu tak dapat apa yang kita cita-citakan, maka Allah menerima, sebab kita cuba nak membangunkan diri kita. Dan hijrah yang kita nak sebutkan pada hari ini merupakan sesuatu bagaimana syarak menyuruh kita berlumba-lumba ke arah kebaikan, dengan tanpa kita mengenepikan syariat-syariat yang terdapat dalam Al-Quran dan Sunnah. Hijrah dalam arti kata bahasa berpindah. Mudah. Tuan pindah ke sana ke sini, pindah tu. Hijrah tu. Daripada handphone sini ke sini, hijrah tu. Dari segi bahasa. Adapun dari segi Islam, hijrah dari pandangan Islam iaitu berhijrahnya Nabi dari kota Mekah ke kota Madinah. Yang ni semua orang tahu. Kan? Itu hijrah dalam Islam. Ada tak lagi hijrah selepas itu? Tidak ada lagi hijrah selepas Nabi berhijrah daripada kota Makkah ke kota Madinah dalam konteks agama Islam. Nanti kita tengok sejarah dia. Yang ketiga, hijrah dari sudut Nabi, dari sudut hadis Nabi SAW. Nabi bersabda, al-muhajirun man hajara naha anhu, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Al-muhajirun man hajara ma nahallahu anhu, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Yaitu orang yang berhijrah, sesiapa yang meninggalkan sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu hijrah dalam konteks hadis.
Nabi sebut orang yang berhijrah selepas yang tidak berlakulah hijrah kota Mekah ke Madinah itu, iaitu orang yang berhijrah meninggalkan segala apa yang ditegah oleh Allah Subhanahu wa taala, maka itu dikatakan hijrah. Ini berlaku sampai bila? Sampailah kita mati. Cuba meninggalkan benda-benda yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa sini Allah Taala, kenapa Nabi SAW menceritakan mana Allahu anhu, barang yang ditegah oleh Allah ke atasnya. Berhijrah meninggalkan sebarang barang yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, kerana sifat manusia ni Allah. Nah, manusia tu nya susah nak meninggalkan benda yang dilarang. Contoh nak, perkara yang dilarang itu enak, sedap, suka. Tak pernah lagi saya melihat orang sedang nganuk orang, sedang berkumpul menganuk orang, tiba-tiba ada orang lena tidur. Tidur kenapa? Boring kan? Boring dengar orang mengutuk orang lain. Si pernah kami nara dalam wayang 2 jam setengah, duduk dalam wayang tengok gambar apa nama Pirate Caribbean, tengok gambar apa nama The Lord of the Ring, tidur dalam wayang. Tak pernah. Malah nak pergi keluar kemih pun sanggup tahan, tak nak keluar kemih. Seronoknya duduk dalam wayang. Nah, payah. Jadi satu pengorbanan nak meninggalkan larangan Allah tu, tak senang tuan. Dia perlukan sesuatu. Itu tajuk yang kita bincang malam ni. Kalau kita lihat bagaimana para sahabat boleh berhijrah dari kota Mekah ke kota Madinah dengan meninggalkan kesukaan-kesukaan mereka, rumah mereka, harta benda mereka, kebun-kebun mereka. Kalau ada yang isteri yang belum Islam, tinggalkan isteri mereka. Kalau ada suami yang belum Islam, tinggalkan suami mereka. Abdurrahman ibn Auf, seorang peniaga yang kaya, tinggalkan dia punya gudang perniagaan dia. Bukan tinggal ambil balik tak, tinggal terus. Sebab hijrah dalam keadaan yang sengap, sunyi, tidak merahsiakan daripada kaum Quraisy yang sedang cuba untuk menyekat pergerakan agama Allah Subhanahu wa taala. Jadi hijrah dalam konteks hadis ialah yang berlaku sehingga ke hari ini, iaitu cuba meninggalkan sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau mata kita selalu sangat tengok benda-benda yang maksiat, cuba tinggalkan melihat perkara-perkara tersebut. Bukan senang tuan. Kalau mulut kita ni nak rajin kata kat kawan, nak rajin kata kawan ni, rajin nak umpat sana, rajin umpat sini, cuba diam. Boleh tak kau diam? Contoh. Bukan senang tuan. Bukan senang. Yang kelima, yang keempat, takrif hijrah dari sudut Al-Quran. Apa maksud hijrah dalam konteks Al-Quran? Wa may yuhajir fi sabilillah yajid fil ardi muraghaman katsiran wa sa'ah. Ini hijrah dalam Al-Quran. Allah menyebut barang siapa yang berhijrah pada jalan Allah, pasti dan pastinya dia akan menemui pintu rezeki yang begitu luas. Jadi tuan-tuan, kalau kita diberi peluang untuk pergi ke satu tempat, pergi je. Sebab tu saya ketika mula-mula dapat tawaran pergi ke Sarawak ni tahun 2012, bila dapat tawaran datang ke Sarawak, saya senyum. Saya tengok surat daripada tawaran tu datang ke Sarawak. Alhamdulillah. Telefon isteri terus, telefon mak terus. Mak, alhamdulillah mak, cik dapat tawaran dah. Ke mana pergi? Sarawak. Sarawak? Mak saya kata, awak tak ada jauh lagi kan? Ada lagi jauh lagi, mau ni. Mak saya kata, alhamdulillah, pergilah. Di mana saja kau pergi, ingat Allah SWT, pergilah. Itu pesan mak saya dulu ni. Saya 8 tahun mengaji Mesir. Habis 8 tahun mengaji Mesir, 8 tahun duduk England. Masa nak pergi England 8 tahun itu juga nasihat mak saya pada saya. Mak, kawan-kawan ramai minta jack off, kerja cikgu. Cik ni nak pergi England, boleh tak mak? Ada kerja dah pergi. Tak ada lagi mak ni. Tapi nak cuba rezeki lah, cari pokok-pokok ada pintu apa, ada ruang dan peluang untuk bekerja dekat sana. Nak kerja apa?
Tengoklah kerja ladang strawberry ke, kerja kelang ke, apa-apa saja yang beliau kerja. Mak saya pegang tangan saya, mak saya kata kat saya, selagi hang ingat Allah Subhanahu wa taala, pergilah ke mana pun kau nak pergi. Itu saja pesanan mak. Alhamdulillah, dengan berkat doa mak saya pergi ke England. Duduk di sana 8 tahun, anak saya pun lahir di sana, nombor sulung pun lahir sana, nombor 3 pun lahir sana, nombor 4 lahir sana, kan? Tapi orang Malaysia lah, tak nak bawa balik orang England lah. Orang kata silap lah ustaz, dah pergi England, kenapa tak bawa balik orang England? Macam mana jodoh kita orang Malaysia juga. Contoh rahimakumullah, dari di sini ada Quran Allah sebut wa may yuhajir fi sabilillah yajid fil ardi muraghaman katsiran wa sa'a. Barang siapa yang berhijrah pada jalan Allah, dia akan berjumpa pintu rezekinya luas. Allahu akbar. Allahu akbar. Hijrahlah tuan. Ya. Itu kalau ada anak-anak kita bertransfer pergi mana-mana, jangan kita sekat dia. Tapi dengan syarat. Ini syarat yang kita nak bincang pada malam ini. Fi sabilillah. Kalau berhijrah dalam keadaan paksa, dalam keadaan tak rela hati, tidak yakin itu adalah merupakan ketentuan daripada Allah, maka dia akan senantiasa rasa kusut demi kusut dalam diri dia sendiri yang menyusahkan diri dia. Macam mindam, dia tak nak jalan tapi tetap kena jalan juga. Aku tak nak jalan lah, tak boleh, sampai masa dia kena jalan juga. Kena jalan juga. Jadi kenapa kita tak nak redha dengan keadaan kita itu yang akan bergerak? Ini yang Allah nak mengajar kita, meletakkan Allah itu perkara yang paling asas dalam setiap penghijrahan kita. Firman Allah Subhanahu wa taala, innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wa jahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallah wallahu ghafurur rahim. Pokok pangkal pertama bila nak berhijrah ni, perkara yang paling asas kena ada dalam setiap orang yang nak berhijrah ialah amanu. Innal ladzina amanu, sesungguhnya orang-orang yang beriman. Apa itu beriman? Belief. Apa itu belief? Yakin. Semua orang percaya kata Allah ada. Semua orang beriman. Aku beriman dengan Allah, aku beriman dengan Rasul. Aku tahu sembahyang Jumaat di masjid ini pahala dia besar, 27 pahala. Aku tahu apa nama puasa wajib. Aku tahu judi haram. Kan? Dia tahu. Tetapi berapa orang yang yakin? Bila ada keyakinan dalam diri dia, maka dia akan ada lonjakan ayat selepas itu. Ini penting. Kena ada keyakinan dulu. Bagaimana nama yakin ni? Letakkan Allah di tempat perkara yang paling atas. Letakkan Allah itu perkara yang paling pertama. InsyaAllah akan datang keyakinan. Ni kita biasanya, ini saya nak ajak diri saya ni tuan-tuan. Fastabiqul khairat. Allah Ta'ala suruh kita ini bergerak menuju ke arah kebaikan. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Allah suruh pertingkatkan, tambahkan, dan sebaik-baik penambahan peningkatan adalah takwa. Khutbah Jumaat setiap Jumaat berpanjang kita. Peningkatkan takwa, peningkatkan takwa, peningkatkan takwa. Apa itu takwa, tuan-tuan? Takwa ialah melaksanakan segala apa yang disuruh oleh Allah dan meninggalkan segala apa yang dilarang oleh Allah. Bukan sekadar itu saja, tuan-tuan. Merasai nikmat apabila dapat melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau tak rasa nikmat tu, cuba daya upaya bagaimana aku nak datangkan nikmat aku. Dalam keadaan aku boleh sembahyang, dalam aku beribadat, aku melaksanakan puasa, aku mengadakan ibadat-ibadat pada Allah SWT supaya rasa nikmat dalam diri kita itu. Kena cuba, kena daya upaya kita. Kalau kita tak jaga subuh, contoh tak terjaga subuh, rasa menyesal. Ya Allah, astagfirullahalazim, apa jadi dengan aku ni? Padahal tak dosa. Tidak berdosa kalau kita tak terbangun solat subuh. Boleh terus mayang. Boleh sebab terlena, tertidur. Tapi kita sendiri merasa, ya Allah apalah aku tak mayang subuh ni, lewat bangun ni. Rasa bersalah. Itu kita kena cuba diri kita merasai nikmat dalam kita beribadat. Sama juga kita meninggalkan kemaksiatan Allah itu, seolah-olahnya kita rasa macam takut sangat-sangat untuk mendekati kemaksiatan yang Allah larang tu.
yang kita bayangkan api neraka sedang menunggu menjilat diri kita sekiranya kita melakukan maksiat perkara tersebut. Iman, amanu. Tuan-tuan rahimakumullah, sebelum saya nak urai lebih lanjut lagi tentang ayat yang saya baca tadi ini, ayat 18, bagaimana Nabi SAW menyampaikan dakwah pada sahabat dia. Apa sebab Nabi berhijrah ke Madinah? Sebelum berlaku hijrah ni 2-3 bulan, 9-2 bulan lalu ni, kita dengar kata-kata yang tidak manis kita dengar. Saya sendiri pun bila dengar perkataan tersebut berseung telinga saya. Perkataan, bila dengar perkataan itu kepada Nabi, berdesung telinga saya ni. Tapi ialah kita ni sebagai orang yang sayang pada Rasulullah, kita ni sebagai yang beriman yang cinta pada Rasulullah, apabila mendengar perkataan-perkataan yang tidak baik pada Rasulullah, seolah-olah kita rasa macam dia kata kat kita, ada sanggupkah mengatakan Nabi itu pelarian? Nah, tak sanggup. Lain tuan-tuan, pelarian dengan hijrah tak sama. Sebab saya tahu, saya pernah pergi ke England, duduk di England dalam keadaan merantau, tak ada adik-beradik, tak ada siapa-siapa, duduk dalam keadaan visa, dalam keadaan perlukan ada visa segalanya, ada duduk kala itu, duduk tidur macam tu saja, tidur kaki lima macam tu saja, kan? Kalau orang istilahkan saya pelarian, boleh jadi ya? Boleh. Tapi Nabi SAW berhijrah ke Madinah, di-invite, dijemput, dipelawak. Bukan sekadar dipelawak oleh golongan Madinah. Para sahabat mencadangkan Nabi untuk berhijrah ke Madinah. Nabi kata apa? Aku tidak akan berhijrah selagi mana tidak dapat arahan daripada Allah Subhanahu wa taala. Nabi bukan buat kerja main-main macam kita. Nabi bertindak suatu benda bukan sonok diri dia, tidak. Nabi melakukan sesuatu itu setelah mana ada wahyu dia buat. Tak ada wahyu dia tak buat. Tuan-tuan, tahun 610 Masihi, tahun 610 Masihi, wahyu yang pertama turun pada Nabi SAW. Ini kita tengok sikit. Bila Nabi berhijrah pada tahun 623 Masihi. Nabi berhijrah 623 Masihi. Umur Nabi ketika itu umurnya 53 tahun. Muda lagi, 53 kan? Berhijrah 610 ketika baginda berumur 40 tahun, Nabi menerima wahyu. Yang pertama oleh Allah SWT kepada Nabi melalui Jibril alaihi salam di Gua Hira. Lalu diperintahkan oleh Allah untuk menyampaikan dakwah secara sembunyi-sembunyi. Hikmah dia banyak. Kenapa Allah Ta'ala perintahkan Nabi berdakwah secara sembunyi-sembunyi? Sebab Allah sendiri mengenali manusia. Manusia ini sukar nak meninggalkan perkara yang dilarang. 40 tahun Nabi digelar sebagai seorang yang al-amin, amanah, jujur, baik budi pekertinya, tertawan akhlak Nabi SAW, disanjungi oleh masyarakat. Nampak? Nabi duduk di Mekah ni tuan. Di Mekah ni dia tak sama dengan Madinah, tuan. Di Mekah ni kampung dia, orang Penang panggil itu kampung beradik-beradik. Nabi duduk di Mekah ni. Mekah adalah beradik-beradik je, bukannya orang lain. Sayyidatina Khadijah isteri dia pun ada hubung kait dengan silsilah keluarga Nabi SAW. Sayyidina Ali sepupu Nabi SAW. Abu Lahab bapa saudara Nabi SAW. Bukan orang lain. Jadi kaum Quraisy yang berada di Mekah itu ialah kaum beradik-beradik dia. Jadi dia kenal Nabi. Kenal Nabi. Ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka mengenali peribadi Nabi seperti mana mereka mengenali anak-anak mereka. Punya rapatnya mereka dengan Nabi. Siqah, percaya sungguh dengan Nabi SAW. Tapi bila turunnya wahyu, Allah Ta'ala perintahkan Nabi supaya melaksanakan dakwah secara sembunyi-sembunyi. Sebab apa? Allah tahu manusia kalau nak berubah secara orang panggil apa? Drastik, kemungkinan tak akan dapat Islam sehingga ke hari ini. Jadi Nabi berdakwah secara sembunyi-sembunyi, balik ke ibu Khadijah,
Khadijah bagi semangat dekat dia. Isteri dia bagi semangat dekat dia. Kemudian pula jumpa dengan orang yang awal. Siapakah golongan awal yang masuk Islam ketika itu? Ialah golongan-golongan yang miskin. Lil fuqara'il muhajirin alladhina ukhriju min diyarihim wa amwalihim yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana wa yansuruna Allaha wa rasulahu ulaika humus shadiqun. Ini golongan-golongan yang membenarkan Nabi SAW, iaitu golongan fakir yang berhijrah. Golongan fakir yang berhijrah, yang mereka keluar daripada negara-negara mereka dan meninggalkan harta-harta mereka. Apa tujuan dia? Yabtaghuna fadlan minallah. Ini ayat yang membuktikan Nabi berhijrah bukan untuk menjaga diri dia, tidak. Para sahabat berhijrah bukan kerana sayang pada nyawa diri dia, tidak. Tapi Nabi berhijrah, para sahabat berhijrah kerana nak membawa jatuh jalan bagaimana cara untuk mensyiarkan agama Allah Subhanahu wa taala. Yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana, nak mencari keridaan Allah Subhanahu wa taala. Duduk di Mekah nak semayang, berusaha nak ibadat, berusaha ditindas macam-macam. Jadi Nabi SAW berdakwah secara secara sembunyi-sembunyi selama 3 tahun, 610 hingga 613. Pada tahun 614 Masihi sampainya suruhan Allah kepada Nabi untuk berdakwah secara terang-terangan. Pada ketika itu bila Nabi secara terang-terangan, Nabi berjumpa dengan kaum. Apa saja yang siapa saja yang datang ke Mekah, Nabi berjumpa, Nabi akan berkata-tanya, kita tahu sih, kita betul. Tahu sih apa itu Islam. Nabi bercerita kebaikan dia. Itu yang didengari oleh golongan Madinah, Yathrib pada ketika itu. Mereka dengar, Yathrib, Syam yang datang ke Mekah. Maka Nabi berdakwah secara terang-terangan, jumpa tu direct, face to face, bagi tahu Islam ni benda, Islam ni apa, Islam ni benda. Siapakah yang dalang penjahat Nabi ni? Abu Lahab pergi balas balik. Dia berjumpa dengan kaum tu, tadi hangpa jumpa Nabi ya. Jumpa Nabi. Nabi kata, Muhammad kata apa kata? Muhammad kata kami Islam dalam gini. Hang percaya lah. Tak usah nak percaya lah kat budak tu. Boleh percaya. Ini kerja Abu Lahab. Dia balas balik. Hantar dah Nabi tu, dia terima ilmu dia dalam gua. Dalam gua tu jumpa apa? Jin ke apa? Tak tahulah. Nampak? Tuan-tuan. Kan? Dia basuh orang balik, maksudnya Nabi itu menerima wahyu itu bukan daripada Allah, menerima wahyu daripada jin. Duk masuk dalam gua. Ini Abu Lahab. Siapa ni Abu Lahab tuan? Abu Lahab bapa saudara dia. Bukan sekadar bapa saudara dia, malahan itu biraslah, itu beraslah. Tirmidzi kata, biras Rasulullah. Sebab anak Sayyidina Abu Lahab itu, anak Abu Lahab itu berkahwin dengan anak Rasulullah. Biras. Bukan orang lain. Tuan-tuan, bukan orang lain Abu Lahab tu, tapi punyanya dia tak suka dengan Nabi ini, ya Allah. Tak cukup dengan dia halang pergerakan Nabi itu, dia canang Nabi, fitnah Nabi, berbagai-bagai fitnah. Berbagai-bagai fitnah ini yang dilakukan oleh golongan musuh-musuh Islam. Tambah zaman sekarang ni, handphone ni, berbagai-bagai fitnah dia boleh buat ni. Macam-macam, ambil gambar dia ejah, ada abang ni ubat ni. Dia main setiap hari. Kita dah percaya dah, tangan tuan. Fatabayyanu. Setiap berita yang sampai pada kita, jangan terus kita terima seronok nak WhatsApp ke orang, jangan. Fatabayyanu, rujuk dulu, kaji dulu, betul tak betul. Kalau betul sendiri pun cukup sekadar kita adalah lah, tak usah bagi tahu orang lain lah. Kalau betul sekalipun, sebab kita menutup aib sahabat kita lebih baik lagi daripada kita membuka aib sahabat kita pada orang lain. Tuan-tuan rahimakumullah. Kemudian pada tahun 614 bila Nabi tengok golongan Islam ni telah makin ditindas, maka pada ketika itu Nabi menyuruh para sahabat berhijrah ke satu tempat yang dikatakan tempat yang lebih aman sikit daripada Mekah, iaitu Habsyah. Karena Raja Habsyah pada ketika itu menawarkan pemeliharaan dan penjagaan terhadap sesiapa yang berhijrah daripada kota Mekah. Walaupun dia tidak Islam, tapi dia bersedia untuk memberikan perlindungan. Maka pergilah beberapa orang golongan, antaranya Abdurrahman bin Auf, itu antara orang yang terawal lah yang pergi ke
berhijrah ke Habsyah. Tu pada tahun 615. Pada tahun 616 pergi sekali hijrah golongan yang kedua, juga pergi ke Habsyah. Dan pada tahun 616 Islamnya dua tokoh Islam kita yang terkemuka, iaitu Sayyidina Hamzah dan Sayyidina Umar ibn Khattab. Bila dua orang Islam, makin naik kepala lah Abu Lahab. Abu Lahab bila tengok umat masuk Islam, Sayyidina Hamzah masuk Islam, tak boleh jadi ni, Muhammad ni nak kena buat cara lain ni. Ni Abu Lahab ni. Macam mana kita nampak? Kita sekat ekonomi lewat. Sekat, tuan. Abu Lahab sekat ekonomi. Bukan sekadar sekat ekonomi, malahan tidak membenarkan Nabi untuk bergaul dengan orang-orang yang datang daripada kota Mekah. Orang datang dari luar kota Mekah tu, Nabi sekat. Disekat oleh Abu Lahab. Sekat. Tak bagi masuk, tak bagi sembang. Nak tukar duit pun tak boleh. Ni kami ada 100 gram emas, naklah tukar dengan makanan. Tak boleh. Disekat oleh Abu Lahab. Punya berapa tahun tuan? Bukan seminggu kena kuarantin, kan? Bos saya kena kuarantin seminggu pun dia kata, ustaz tak boleh duduk ustaz. Seminggu je kuarantin, duduk rumah sendiri, kan? Ada TV, ada laptop, ada handphone, tu pun kata tak boleh duduk, kan? Makan pun ada. Ni Nabi di kuarantin, di boykot selama mana? 4 tahun. Bukan sekadar Nabi saja, malahan semua pengikut Nabi diboykot selama 4 tahun. Tuan-tuan, syukurlah kita pada Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun kita tidak diuji sebegitu, kita duduk jauh dengan zaman Nabi SAW, tapi Nabi mengiktiraf kita sebagai umat dia. Nabi iktiraf kita sebagai ikhwani. Kita ni adalah saudara Nabi SAW. Kita ada satu telaga yang sedang menanti kita di padang mahsyar, dikatakan telaga Hud. Bila para sahabat tanya, siapakah Hud ini? Telaga Hud ini untuk siapa ya Rasulullah? Ikhwani, saudaraku. Siapakah ikhwani? Nahnu ya Rasulullah, antum ashabi, kamu adalah sahabatku. Maka siapakah saudaramu? Mereka itu yang beriman dengan aku, tapi mereka tidak pernah melihat diriku. Siapa kita tuan? Ikhwan, kita ni ikhwan tuan, saudara Nabi SAW. Masya Allah, beruntung kita. Kita tak dapat ujian seperti mana para sahabat diuji. Am hasibtum an tadkhulul jannah walamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum massatuhumul ba'sa'u wad-dharra'u wa zulzilu hatta yaqula ar-rasulu wal ladzina amanu ma'ahu mata nasrullah ala inna nasrallahi qarib. Apakah kamu kira senang-senang nak masuk syurga, sedangkan kamu tidak pernah diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala seperti mana kaum yang terdahulu yang diuji. Kita baru COVID-19 tuan. Walanabluwannakum bisyai'in minal khauf. Diuji kepada kamu ini sesuatu yang perkara tersebut akan menakutkan kita. Antaranya COVID-19, satu makhluk Allah yang halus, tak dapat dilihat, kecil, tapi dia menakutkan semua. Itu ujian. Baru sikit tu. Tuan-tuan rahimakumullah, ni para sahabat diuji dengan tak bagi makan. Tuan-tuan, kalau kita pada ketika itu memanglah seronok duduk zaman Nabi, kalau duduk sebelah Nabi. Seronok zaman Nabi kalau menjadi sahabat Nabi. Tapi kalau duduk zaman Nabi, duduk di sebelah lain, duduk sebelah Abu Lahab, macam mana keadaan? Mungkin kalau kita seorang mungkin tak jadi masalah. Kadang-kadang kita tengok anak kita, ya lapar, nak makan. Tuan-tuan, anak kita menangis lapar nak makan. Para sahabat dalam riwayat mengatakan ketika mena boikot 4 tahun tu, Nabi makan apa dengan para sahabat? Makan daun-daun kering, batang-batang yang kering, makan nak tu. Alah perut perut. Tuan-tuan, makan benda kering. Kan? Kalau ada anak seorang tu, ya lapar tak makan apa ni. Tuan-tuan, kita balik rumah, anak kita menangis nak main handphone pun, kita kata apa? Mainlah, dah bising-bising nampak. Anak menangis nak main handphone, kita berkata, mainlah. Kacau orang sudah, main. Nampak tak? Kita sanggup menggadaikan sesuatu benda kerana dia nangis. Benda tak boleh, tapi kita kata nak bagi dia nangis, bagi main. Mainlah. Baru main handphone. Kan? Ni menangis nak makan. Silap-silap wazulzilu. Itu sebab Al-Quran tu wazulzilu, iaitu berbolak balik hati.
Mereka ujian yang Allah beri pada para sahabat ni sehingga kan hati mereka ni berbolak-balik. Macam ni susah lah. Sampai tahap tu. Bila dia bertanya pada Allah, mata nasrullah, bila pertolongan Allah ni? Ala inna nasrullahi qarib. Katakanlah sesungguhnya pertolongan Allah itu hampir. Baik, tuan-tuan rahimakumullah. Bila disebut pertolongan Allah ni hampir, saya nak mengajak tuan-tuan satu benda yang saya berjumpa dalam surah Al-Fajr. Saya menjadi persoalan dalam diri saya. Ketika mana saya di Mesir 8 tahun, saya tengok orang Arab Mesir ni suka makan korban. Musim haji musim paling seronok lah kami. Sudah ni peti air tu penuh daging. Awak tanya satu bangunan tu, imarah tu, satu bangunan tu ada 6 tingkat. Setiap tingkat ada korban. Bukan masjid yang buat, setiap tingkat buat korban. Saya pergi Morocco bulan 12 tahun lepas. Sama juga saya tanya pelajar-pelajar yang kat Morocco, pelajar pun kata itu kat betul Ustaz. Korban sini, oh, setiap rumah ada korban. Saya berfikir dalam diri saya, kenapakah amalan korban ini orang Arab ni cukup beria-ia untuk melaksanakan ibadah korban? Kita baru lepas korban, tuan-tuan rahimakumullah. Bila saya buka dalam kitab fiqh, rupa-rupanya korban yang kita laksanakan, barang siapa yang melaksanakan korban, antara hikmah melaksanakan korban itu Allah menurunkan janji dia untuk mencukupkan keperluan orang yang melaksanakan korban. Bukan sekadar mengampunkan dosa, malahan Allah akan membantu orang yang melaksanakan korban itu di saat ketika dia terdesak dalam hidup dia. Saya kata Masya Allah. Apa cerita dia? Ketika mana Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail diperintah oleh Allah untuk melaksanakan korban, di mana Ibrahim akan kehilangan anaknya Ismail dan Ismail akan kehilangan nyawanya. Ketika itu ada kesesakan hidup, dan pada saat itulah Allah melihat bukti yang mengatakan Nabi itu benar-benar cuba melaksanakan perintah Allah. Maka ketika itulah datangnya bantuan Allah dengan menggantikan kibas, seekor binatang yang telah dikorbankan oleh Habil ketika mana zaman Nabi Adam AS. Tuan-tuan, percayalah tuan, tak rugi kita buat korban. Sebab itu kata Imam Syafi'i, siapakah yang wajib untuk buat korban ini? Iaitu orang Islam baligh, akal dan mampu. Bahkan siapakah yang mampu ini? Sekiranya dia ada pakaian untuk dipakai, sekiranya dia ada rumah untuk dia tinggal, sekiranya dia ada makan untuk dia makan, maka ia dikira mampu. Kalau Imam Abu Hanifah, kalau sekiranya dia berhutang untuk melaksanakan korban tersebut dan dia mampu untuk bayar hutang tersebut, maka dia dikira mampu. Wajib tak? Tak wajib, dia senang makan je. Tapi pahalanya ahabbu ilallah, lebih Allah suka daripada jihad. Siapa nak pergi berjihad, mungkin tidak ada peluang untuk kita berjihad, tapi melaksanakan korban itu pahalanya lebih besar daripada jihad. Kecuali dia pergi jihad, dia mati dalam keadaan tengah-tengah berjihad tersebut, itu pahala lainlah. Sebab itu kita pergi berjihad bukan tujuan untuk mati, kita berjihad untuk mempertahankan agama Allah. Kalau berjihad untuk mati, itu bukan Islam namanya. Kalau mati, is a gift, itu adalah hadiah yang Allah berikan pada kita. Tuan-tuan dan puan, balik kepada hijrah kita ni. Jadi para sahabat ni diuji dengan sedemikian rupa, dan pada saat itulah Nabi SAW berdoa, akhirnya datanglah pertolongan Allah. Pada tahun 620 Hijrah berlakunya peristiwa Isra wal Mi'raj. Yang peristiwa tersebut menggembirakan Nabi. Dan sebelum Isra Mi'raj itu berlakunya satu lagi hijrah yang ketiga, iaitu Nabi cuba berhijrah ke Bani Taif. Cuba pergi ke Taif, tapi kita pun tahu ceritanya bagaimana Bani Taif tidak menyambut Nabi dengan begitu baik, malahan dicelanya Nabi, dibalingnya batu, diubah kanak-kanak untuk menghina Nabi SAW. Kemudian Nabi SAW tak kala mana Nabi berdoa pada Allah, ya Allah, Allahumma inni ashku ilaik, ya Allah, aku mengadu padamu, ya Allah, sesungguhnya aku ni lemah, ya Allah. Kepada siapakah kau utuskan aku? Kepada golongan yang dekat dengan aku, iaitu Mekah, mereka sedang menindas aku. Pada golongan yang jauh, iaitu Bani Taif, mereka mencaci aku dan menghina aku. Ya Allah, ampunlah umatku, ya Allah, ampunlah mereka, ya Allah, sungguhnya mereka jahil. Walaupun mereka tidak beriman denganmu ketika ini, tapi mereka pastinya cucu-cucu mereka akan beriman denganmu, ya Allah. Ini akhlak Nabi.
Nabi tidak berdoa untuk kepentingan diri dia, tapi Nabi berdoa untuk kepentingan umatnya. Maka pada ketika itu datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Datanglah pertolongan Allah. Maka pada tahun 620 Hijrah berlakunya satu peristiwa Isra wal Mi'raj yang menggembirakan Nabi, yang memberi keyakinan lagi pada Nabi bahawasanya bantuan Allah pasti akan datang. Dan insya-Allah kan. Tak kena datang lagi nanti ya. Tuan-tuan, kita lewat sikit awal ni kan 6.20 boleh kan tuan? Azan dah. Sekejap. Baik tuan-tuan Allah. Jadi 6.20 Isra wal Mi'raj. Dan pada ketika itu berlaku juga pada 6.1 perjanjian Aqabah pertama. Kita dengar azan dulu, kita pergilah pada azan dan insya-Allah lepas tu kita sambung sikit insya-Allah. Subhanallah. Bismillah. Baik tuan-tuan rahimakumullah. Para sahabat dan Rasul berhijrah daripada kota Mekah ke kota Madinah atas dasar iman. Atas dasar untuk mempertahankan agama Allah Subhanahu wa taala. Iman mereka dipenuhi dengan keyakinan dengan sebab kerana mereka melihat Nabi SAW dengan membawa Al-Quran kepada mereka, menceritakan tentang baik buruk dalam kehidupan kita. Maka dengan sebab itu juga kita ni tuan-tuan rahimakumullah, apabila kita nak melakukan perubahan diri kita, perkara yang paling asas basic yang kena ada dalam diri kita ialah iman. Tak cukup dengan iman, kita kena ada yakin. Bagaimana nama yakin itu? Mau tak mahu, si dapat si, perlu ada ilmu. Bagaimana kita dapat ilmu yang sahih? Bagaimana kita dapat ilmu yang benar? Si dapat si, rujuklah Al-Quran ataupun hadis Nabi SAW. Ramai orang nak berubah, tapi dia tidak ada ilmu nak cara nak berubah. Maka perubahan itu tidak mendapat seperti apa yang dia nak buat. Letakkan Allah di hadapan kita. Orang nak murah rezeki. Saya tanya isteri saya, bagaimanakah cara kita murah rezeki? Isteri dia kata, abang kita kena buat duha, kena baca surah Waqiah malam-malam. Lepas tu kita banyak bersedekah apa semua. Nak rezeki, nak kaya. Saya kata, isteri saya salah. Kalau niat kita begitu, berarti kita meletakkan dunia itu di hadapan kita. Kenapa kita tak letakkan Allah itu di atas kita? Kenapa kita nak sedekah? Kerana Allah suka orang bersedekah. Kenapa kita nak solat duha 2 rakaat? Kerana waktu itu kita nak menunjukkan kita ni hamba pada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita baca Al-Quran surah Waqiah malam-malam? Kerana surah Waqiah itu adalah Al-Quran. Setiap huruf yang kita baca itu Allah suka. Adapun ganjaran dia terserah pada Allah Subhanahu wa taala. Yakin dengan hadis Nabi. Nabi kata, barang siapa yang baca solat duha 2 rakaat begini pahalanya. Barang siapa yang baca surah Waqiah malam begini pahalanya. Akan datang kemudian itu. Baru kita tenang. Barulah kita buat sesuatu itu, kita tidak mengharapkan sesuatu habuan daripada dunia. Dunia kita letak kemudian. Insya-Allah dunia itu akan ikut kita kalau kita letakkan Allah itu di atas kita. Innal ladzina amanu, sesungguhnya orang-orang yang beriman. Sebab itu saya baca dalam sirah Nabi, sebab para sahabat sanggup meninggalkan kota Mekah, kota kesayangan mereka, kecil-kecil demi darah semua main situ. Apa sebab? Kerana mereka yakin dengan Nabi SAW. Yakin iman mereka bahwasanya Allah yang akan mencukupkan mereka. Wallahu ya'simuka minan nas, yang Allah turunkan dalam Al-Quran surah Al-Maidah ayat 67. Allah yang akan memelihara kamu daripada manusia. Tuan-tuan rahimakumullah, Nabi SAW dan para sahabat nak sampai ke tahap yang paling maksimum sekali, iaitu tahap orang kafir Quraisy nak bunuh Nabi. Berlakunya satu perjanjian, satu meeting mesyuarat tergempat, mesyuarat tertutup di Darun Nadwah. Berlaku meeting tersebut.
Dipanggilnya kabilah-kabilah. Semua panggil kecuali Bani Hashim dan Abu Talib saja yang tak panggil. Dipanggil semua. Dipanggil semua. Mainlah ketua-ketua kabilah tersebut. Tujuan meeting itu untuk apa? Untuk mencari jalan tawaran kepada siapa yang boleh bunuh Nabi. Hidup ke mati ke aku tak kisah. Siapa yang boleh bunuh Nabi, 100 ekor unta. 100 ekor unta ibarat 100 kata Mercedes lah zaman dah ni. Ibarat macam tu lah tuan. Tawaran yang wow, 100 ekor unta. Turut hadir dalam meeting tersebut ialah Abu Lahab. Abu Lahab dia dijemput bukan atas dasar Bani Hashim, tapi Abu Lahab dijemput kerana dia orang yang kuat menentang Nabi. Oh, dahsyat. Dahsyat. Berbincang meeting nak bunuh Nabi dengan tawaran yang begitu mendahsyatkan. Dan bila turunnya ayat wallahu ya'simuka minan nas, Allah Taala mengatakan Allah akan memelihara kamu daripada perancangan-perancangan manusia ini, maka Nabi rasa tenang. Wa yamkuruna wa yamkurullah wallahu khairul makirin, dalam ayat surah Al-Anfal. Mereka merancang dan Allah juga merancang, sesungguhnya Allah adalah sebaik-baik perancangan. Maka Nabi yakin insya-Allah pertolongan Allah akan datang. Dan tak kala mana Nabi nak berhijrah, Nabi menunggu lagi saat sehinggalah turunnya Jibril alaihi salam. Pada malam, satu malam turunnya Jibril, dan Jibril beritahu pada Rasulullah, ya Rasulullah, la tabit hadhihi al-lailah ala firashika alladhi kunta tabita alayhi wa inna Allah ya'muruka bil hijrati ila al-Madinah. Wahai Rasulullah, jangan kau tidur di katil engkau yang tidur setiap hari. Sesungguhnya Allah telah memerintahkan kamu untuk berhijrah pada malam ini. Maka bila turunnya arahan tersebut, maka Nabi pun membuat strategi. Ni kita nak buat strategi ni. Kenapa Nabi perlu ada strategi? Kan Nabi dah yakin Allah akan beri pertolongan dalam diri dia. Kenapa Nabi nak atur strategi? Kalau nak bandingkan kita ni dengan Nabi, siapa yang lebih beriman? Nabi lebih beriman. Tapi usaha strateginya cukup cantik. Kita ni yakin rezeki Allah Ta'ala bagi kat kita, tapi kita duduk sambil lewang, tak apalah nanti Allah bagilah. Usaha dah. Macam mana nak dapat perubahan diri kita? Tuan-tuan, kita nak berubah, kita takut dekat orang sekeliling kita. Nanti orang kata kita apa, nanti orang kata kita apa. Kalau kita takut orang kata dekat kita, bila kita nak ubah? Perkara yang menyebabkan kita tak bergerak, satu, kita tak ada iman, tak yakin. Yang kedua, kita takut dalam diri kita sendiri. Cuba tengok kita mendam. Yang kita mendam ni, mendam. Bila kita nak pergi jalan ke depan, kita takut. Takut pada siapa? Takut kita mati. Apa yang menyebabkan kita mati? Kita takut pada diri kita sendiri. Macam mana kita sendiri? Tuan-tuan, kalau mendam, kita sebelah kita macam ni, sebelah kawan kita macam ni. Cuba kita kalih sebelah kita ni macam ni. Kan sama dengan kita. Maksudnya kita tu takut daripada diri kita ya. Kalau diri kita ni ada keazaman dengan ilmu yang kita ada, kita yakin kita nak buat, baru sampai ayat yang kedua. Walladzina hajaru wajahadu fi sabilillah. 3 ayat ni kena ada serentak. Dia mesti berhijrah, bersungguh-sungguh dan meletakkan Allah track dia. Kalau ada ilmu saja, ada iman saja, tapi tak nak berubah, tak nak berhijrah, kemudian nak berhijrah pun main-main. Nantilah haji yang kita pergi, tak haji tak pergi, main-main. Bila kita akan berubah? Tak akan berubah. Dia syaratnya mesti kita cuba lonjakkan ke depan serentak dengan bersungguh-sungguh mengikut landasan Allah Subhanahu Wa Taala. Contoh, kita nak berjaya, kita tengok orang lain berjaya, kita nak berjaya juga, tapi kita tak ikut jalan Allah. Pergi sihir dekat dia, pergi perburukan apa yang dia buat. Itu tak betul. Walaupun kita jaya dapat, tapi kita tak ikut fi sabilillah. Nampak? Dan bila kita dah menjurus ke arah yang kita nak dapat tu, apa harapan kita? Ulaika yarjuna rahmatullah. Kita hanya mengharapkan rahmat Allah. Tinggi ke rahmat Allah ni? Tinggi tuan-tuan. Amat tinggi. Kerana Nabi bersabda, tidak masuk seseorang hamba ke dalam syurga Allah kecuali dengan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala.
walaupun kamu ya Rasulullah, walaupun aku, kita masuk syurga Allah dengan rahmat Allah. Tuan-tuan, ini yang dicari oleh para sahabat, nak mencari rahmat Allah, nak mencari kasih sayang Allah. Fastabiqul khairat, kita berlumba-lumba buat kebaikan bukan untuk dipuji. Letak ke tepi, orang puji kita, alhamdulillah hadhi min fadli rabbi. Tuan-tuan, orang tak nampak kita buat pun alhamdulillah, kita nak berubah, kita sendiri nak berubah. Tidak ada siapa yang boleh menghalang kita kalau kita nak berubah. Nampak? Jadi masa konsep kita nak berhijrah ni, Nabi ajar kita, bila kita nak berubah, kita perlu ada strategi. Perlu ada strategi. Jangan sambil lewat saja nak berubah tanpa ada strategi. Tak boleh. Kalau nak ikut iman tu, Nabi lebih iman pada kita, tapi Nabi atur strategi untuk teladan kepada kita. Kalau kita nak berubah, perlu ada strategi. Nabi beritahu pada Sayyidina Abu Bakar, wahai Abu Bakar, aku diperintahkan oleh Allah untuk berhijrah. Sayyidina Abu Bakar kata, okey, aku siap sedia untuk kamu. Nabi Sayyidina Abu Bakar beli seekor unta yang dinamakan unta tersebut Quswa. Unta nama Quswa. Sono unta itu dapat bawa Nabi. Yalah sono kan. Walaupun dia binatang, tapi dimuliakan oleh Allah kerana Nabi duduk atas dia. Kita tak dapat peluang. Tapi untungnya unta tersebut, saya cemburu dengan unta tersebut. Biar aku jadi unta tak apa daripada jadi orang. Sebab unta tersebut boleh bawa Nabi SAW. Ya. Kemudian berjalan. Nabi berhijrah dengan dipandu oleh seorang Yahudi, Abdullah bin Uraqib. Seorang Yahudi. Yahudi ni tahu tak yang Nabi ni ditawarkan dengan 1 ekor unta? Tahu. Siapakah Abdullah bin Uraqib ni? Seorang Yahudi dan pengembala. Dia seorang pengembala kambing. Dia jual kambing, jual binatang ke dia. Kalau dia dapat 1 ekor unta tu, dia kaya. Dia kaya. Tapi kenapa Nabi ambil dia? Kenapa Abdullah Uraqib itu dipilih oleh Abu Bakar untuk menjadikan pemandu arah kita? Sebab kita nak pergi jalan jauh. Kerana Abdullah bin Uraqib ini, walaupun dia Yahudi, dia tidak beriman dengan Nabi pada ketika itu, tapi dia boleh menjaga rahsia Nabi. Dia tidak menghalang pergerakan Nabi. Nampak? Jadi kita, Nabi beritahu dan pada kita, boleh tak kita berkawan dengan orang ke-Islam? Boleh. Selagi dia tidak menghalang untuk kita melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia orang kafir itu menghalang pergerakan Islam kita, menyekat agama kita, pada ketika ini kita tak dikawan dengan dia. Tuan-tuan rahimakumullah. Itu syaratnya. Hidup kita letakkan Allah di depan kita. Kalau kita tu kerja kita ni gaji mahal, gaji kita berpuluh-puluh ribu ni, tapi sembahyang susah. Contoh, kan? Kerja jual arak untung, tapi sembahyang susah nak tak payah. Tinggalkan kerja tu. Sebab apa? Ada lagi kerja lain lagi. Sebab apa? Kerja tu menghalang aku untuk aku beribadat pada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan rahimakumullah. Jadi berjalanlah Nabi SAW 4 orang. Kemudian disuruhnya Abu Bakar kepada anaknya. Ini pengorbanan Sayyidina Abu Bakar. Waktu jalan tu, Sayyidina Abu Bakar ni sat duduk depan, sat duduk belakang, sat duduk kanan, sat duduk kiri. Rasulullah kata, wahai Abu Bakar, apa yang jadi dengan kau tu? Kenapa kita duduk macam ni? Nabi pun sebut, Sayyidina Abu Bakar sebut, aku duduk di hadapan kerana aku risau, takut-takut ada orang datang ke depan Rasulullah. Aku datang ke belakang, aku takut ada orang datang mengejar kau ya Rasulullah. Aku ke kanan dan ke kiri, takut-takut ada orang mengintip kamu ya Rasulullah. Nampak? Sayyidina Abu Bakar juga meletakkan Allah di hadapan dia dengan mengenepikan diri dia. Bukan sekadar diri dia saja, malah anak-anak dia semua dia kejar. Abdullah tu anak pada Sayyidina Abu Bakar. Wah Abdullah, kau mengembala kambing, bawa kambing-kambing kau di kaki gunung Sur. Asma, ketika itu Asma sedang mengandung 8 bulan. Wah Asma, kau bawa makanan untuk ayah dengan Nabi. Bawa naik atas gunung Sur, Gua Sur. Bawa. Jadi bila tapak kaki yang dibawa, yang dijalan oleh Asma itu ditutup oleh kambing-kambing yang dibelah oleh Abdullah tadi ni. Tutuplah tapak kaki itu. Jadi menutuplah ruang-ruang untuk orang mencari di manakah Nabi SAW. Nabi duduk 3 hari 3 malam dalam Gua Sur. Lepas tu Nabi berjalan lagi keluar. Dalam sekat itu, sebelum itu lagi ada juga, tak kala mana ada kaum Quraisy dapat tengok Nabi sini pergi, tapi Allah Taala datangkan bantuan Allah dengan menutupnya pintu Gua Sur dengan sarang laba-laba dan burung merpati. Nampak tuan-tuan, sarang laba-laba pun Allah mulia tuan.
Mulia. Sebab tu kita ni tuan-tuan, kalau di rumah kita nampak sarang laba-laba, sarawang tu, jangan terus pergi buang sarawang tu. Ya kau Ustaz? Ya. Cakap dengan dia dulu, wahai sarang laba-laba, engkau tu makhluk Allah yang mulia, yang Allah pilih engkau untuk menyelamatkan Nabi. Tapi rumah aku ni kan gosur. Buat tak lain. Gosur bukan gosur buat tak lain. Sebab aku nak cantik rumah aku, kerana Allah suka perkara yang cantik. Tuan, kita pergi sembang tuan hari Natal ni. Kita sembang. Kalau kita nampak semut dalam makanan, dalam cawan kita, nampak cawan semut, kita ambil cawan lain, bagi semut jalan keluar. Okay. Itu bagus ya tuan. Nanti dia rasa dia selamat. Tuan-tuan, semut itu tentera Nabi Sulaiman. Disebut dalam Al-Quran surah An-Naml. Ada nama dia lagi. Jadi kita menghormati semut tu, jangan terus bunuh. Wahai semut, kau nak buat sarang buat tempat lain lah. Jangan buat kat rumah aku, kan? Boleh, tuan-tuan. Cuba buat. InsyaAllah. Dia makhluk Allah juga. Dia akan lari tempat lain. Tuan-tuan. Tapi kalau tak lari juga, minta maaf lah. Tuan-tuan. Jadi Nabi SAW berhijrah sampai ke Mekah. Cerita ringkas kita ni, jadi Nabi berjalan menuju jalan yang jauh, sampai track jauh, sampai satu tempat tu Nabi rehat. Satu tempat dinamakan sebagai satu kebun Suraqah. Ni saya cerita sikit Suraqah ni. Suraqah ni dia mendengar khabar dari seorang yang melihat 4 orang yang sedang berehat. Dan Suraqah mendengar tersebut, Suraqah tahu itu adalah Nabi. Tapi Suraqah menukar cerita. Suraqah kata, seorang lelaki ni datang, wahai Suraqah, kau tahu tak, tu ada 4 orang tu, aku rasa mereka tu adalah orang yang dicari-cari oleh kafir Quraisy. Mereka tu aku kenal, mereka tu main dah minggu lepas. Faham tak? Dah kena faham. Mereka main dah kemarin. Mereka main kemarin, betul mereka tertinggal barang mereka. Tu mereka main balik cari barang mereka tinggal kot. Sebenarnya Suraqah menceritakan cerita tersebut sebab dia nak makan seorang. Dia nak makan seorang, dia nak ambil satu ekor unta tu kat seorang kan. Dia pun bila dengar lagu tu, dia pun tutup majlis dia, terus siap sedia pergi ke 4 orang tu, bernabi lah. Dia kejar dari belakang. Ketika dia kejar tu, kali pertama dia jatuh, Nabi doa. Nabi kata, Allahumma kfi ma syi'ta. Allahumma kfi ma syi'ta. Ya Allah, cukupkan padanya. Jatuh. Dia bangun lagi, naik kuda, jalan lagi kedua, jatuh. Naik lagi kuda tu, kali kita jatuh tersungkuk terus. Orang Kedah tu begitu sungkuk. Jatuh, gitu. Ketika ni dia tak bangun dan kata, wahai Muhammad, tolong aku. Nampak ni akhlak Nabi ya. Nabi pun pergi balik tolong dia. Yang Sayyidina Abu Bakar kata, jangan tolong. Dia nak bunuh orang tu, dah 3 kali dia jatuh, nak bunuh orang tu, nak tolong dia lagi. Kata dia, tipu kita ke apakah? Ini Nabi seorang yang berani. Nampak tak? Kalau kita nak berhijrah, kita kena berani. Nak datang ke masjid, walaupun tak pernah datang ke masjid, bila datang ke masjid ni orang peli kita. Orang kata dekat kita, hujan nak turun ke hari ni kan? Mendus macam ni. Peduli apa orang nak kata kita kata. Sebab kita datang tempat yang baik, nak buat perkara yang baik. Orang nak kata kita, orang nak nganuk kita, nganuk lah mulut dia. Bila nak nganuk, kita tak boleh tutup mulut orang, tapi kita boleh jaga diri kita. Itu cerita dia. Selagi mana kita buat itu benar-benar apa yang dikehendaki oleh Allah, siru ala barakatillah. Teruskan buatlah. Tuan-tuan rahimakumullah. Sebab apa? Dia ada hajaru wa jahadu fi sabilillah. Dan mengharapkan rahmat Allah Taala. Jadi tuan-tuan, kemudian bila Suraqah minta Nabi tolong, Nabi angkat dia. Nabi angkat dia, terus dia kata, wahai Nabi, wahai Muhammad, kau janji dengan aku. Setelah mana kau selamat masuk Madinah, kau balik ke Mekah balik, kau tolong jangan cerita aku jatuh 3 kali unta, aku jatuh 3 kali kuda tau. Malu aku. Tahu juga dia malu. 3 kali tersungkuk. Tolong Nabi jangan cerita ke orang. 3 kali tersungkuk, seorang panglima jatuh tersungkuk kuda 3 kali. Tak malu lah. Macam mak rempit lah, jatuh motor banyak kali. Tak mengaku kan. Tuan-tuan, lepas tu Nabi kata apa? Nabi doakan pada dia. Nabi kata, mahkota gelang-gelang Raja Parsi kamu akan miliki. Bila Suraqah dapat memiliki gelang-gelang tersebut? Ketika mana zaman Sayyidina Umar bin Khattab. Itu janji Nabi menepati. Baru pada ketika itu kita dengar, oh ni cerita aku ni. Dan cerita dia jatuh 3 kali sungkuk tu, tak siapa tahu. Para sahabat tak tahu pun yang dia jatuh tu 3
Nabi menepati janji dia. Kemudian Nabi berjalan lagi sampailah satu tempat tu dipanggil Bani Sahmin, kampung Aslam. 70 orang menyekat Nabi. Tu dia Nabi dah. Kita boleh bunuh dia. 70 orang lawan 4. Boleh menangnya. Tapi Nabi SAW dengan yakin Allah akan bantu dia dengan pertolongan dia. Sampai kat tu Nabi tanya tu kan, man anta? Terus tanya, hang siapa? Man anta? Ana Buraidah bin Hashim. Buraidah ni perkataan daripada barada, iaitu sejuk. Nabi pun kata barada amruna wa salaha, sejuklah urusan kita dan selamatnya kita. Nampak tak? Nabi memuji nama Buraidah tu. Sebab tu tuan-tuan, kita kalau mendengar nama seseorang, bagi tahu dekat kita, kita jangan pandang jelek dengan nama dia tu. Puji nama dia. Macam saya ke England dulu ni, ketika mana anak saya lahir, saya sambut, nurse tanya terus anak saya, ni nama apa ni? Nafisah. Oh, lovely name. Lovely name. Nafisah tu bagi dia tu pelik lah, tapi dia puji saya kerana saya menerjemahkan nama anak saya Nafisah. Itu akhlak Nabi tuan. Sebab tu kita bila ada orang bagi tahu nama dia, puji nama dia. Tu dekat kedai saya tu, kalau orang mari beli barang, saya tanya nama kau nama apa? Nama Amy. Oh, cantik nama Amy, pandai ya cari nama. Puji dia. Itu akhlak Nabi tuan. Nampak tak? Akhlak Nabi. Dia bagi nama pelik-pelik pun, puji dia. Oh, cantik nama kita tu. Puji. Akhlak Nabi tuan. Jadi kemudian Nabi tanya lagi, "Mimman anta?" Daripada mana kamu? "Min Aslam Bani Hashim." Daripada kampung Aslam Bani Sahmin. Sahmin tu anak panah. Aslam tu Islam lah. Dan Nabi pun katakanlah, "Salimna." Selamatnya kita. Kan? "Wa kharaja sahmuka." Tak, jangan nak pulak lah apa nama pedang kamu tu. Lepas tu dia terus tanya, "Man anta?" Buraidah tanya Nabi, "Man anta?" "Ana Muhammad ibnu Abdullah ibnu Abdul Muttalib." Pada ketika tu wajah Sayyidina Abu Bakar macam takut. Punya takut. Muhammad, Nabi tak rahsia langsung. "Ana Muhammad ibnu Abdullah ibnu Abdul Muttalib." Apakah benar engkau Muhammad? "Na'am. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah." Ini pertolongan Allah datang mencurahkan rasa simpati kepada Buraidah kerana keberanian yang ditunjukkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berimannya Buraidah dan berimannya 70 orang yang bersama dengan Buraidah. Kemudian dia kata, "Wahai Muhammad, kau nak ke Madinah kan? Ya, kami akan boikot kamu. Kami akan escort kamu. Kami akan ikut kamu. Pastikan kamu selamat sampai ke Madinah." Oh dia, lagi kuat lah. Subhanallah. Tuan-tuan, jadi pertolongan Allah itu akan datang kalau kita meletakkan Allah di hadapan kita. Allah menjanjikan wallahu ghafurur rahim. Ayat yang saya baca awal tadi itu, innal ladzina amanu, dia ada iman, dia yakin benda yang nak buat ni baik berdasarkan ilmu dalam Al-Quran. Walladzina jahadu, bersungguh-sungguh. Walladzina hajaru, dia cuba nak melonjak diri dia. Wajahadu, bersungguh-sungguh fi sabilillah, mengikut apa kehendak Allah. Ulaika yarjuna rahmatallah, dan dia mengharapkan rahmat Allah. Kalau tak dapat pun apa yang dicita-citakan, tak apa. Dia bercita-cita satu benda tapi tak dapat, tak sempat dapat, mati. Kita main dam, tak sempat naik haji tapi mati. Seronok dah. Alhamdulillah dah aku mati dalam keadaan bawah perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Cita-citaku dah ada dah dikira oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun tak dapat naik haji. Nampak? Mati pun tak parah. Sebab aku dah mengikut track yang sebenar. Dan tuan-tuan, Allah menjanjikan wallahu ghafurur rahim. Inilah Allah meletakkan orang yang ada kesungguhan cuba nak melonjakkan diri dia, berhijrah dan mengharapkan rahmat Allah ini, Allah menjanjikan keampunan dan kasih sayang. Apa sebab? Apa sebab Allah buat ayat ni? Sebab bila kita nak buat baik ni, ujian kita banyak tuan-tuan. Cukup banyak, jangan kata senang nak buat baik ni. Susah tuan-tuan, ujian kita banyak. Cukup banyak. Apa yang ujiannya? Yang paling ketara ialah diri sendiri. Bila kita nak sedekah, aku duit banyak lah. Bila kita nak buat baik, sembahyang rajin sikit, dah rasa megah lah, dah rasa bagus lah, dah rasa diri ni alim lah. Baca Quran sehari 2 muka.
semuka satu juzuk 1 bulan baca. Udah rasa pandai lah. Tanya abang pula. Abang baca Quran yang mana dah hari ni? Abang tak ada baca lah hari ni. Cek baca sejuzuk dah. Tu dia. Mai rasa megah dalam diri dia. Hilang. Kan? Bila mai perasaan tu, bila datang perasaan tu dalam diri kita, bila kita nampak baik ni datang apa tu, memang akan datang sebab kita ni manusia. Kita bukannya malaikat, kita ni manusia. Datang perasaan tu. Apa perlu kita kena buat? Istighfar. Astagfirullahaladzim. Kalau bangun tahajud, tengah-tengah malam bangun tahajud, bangunlah, gerak isteri. Bangun mayang. Orang dah sembahyang tahajud, habis dah tidur macam ni. Habis kita buat tahajud. Nampak tak tuan-tuan? Istighfar, astagfirullahalazim. Dan Allah menjanjikan keampunan dan Allah menjanjikan rahim. Wallahu ghafurur rahim. Jadi sebab tuan-tuan, hijrah kita letakkan kerana Allah bersedia untuk menerima segala ancaman. Kita mendam di ke depan bersedia untuk menerima ancaman. Mungkin akan dimakan, mungkin akan mati segalanya, tetapi kita perlu bertenang. Kenapa? Allah menjanjikan keampunan dan kasih sayang dia. Jadi perkara yang paling bahagia dalam hidup kita adalah tenang. Itulah yang paling membahagiakan manusia. Duit banyak pun tak tenang, buat apa? Pangkat tinggi pun tak tenang, buat apa? Anak banyak pun tak tenang, buat apa? Serah pada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kita nak dalam diri kita ni ialah hijrah ke arah lebih ketenangan. Bagaimana datang tenang ini? Tenang ini banyak-banyaklah bersyukur pada Allah. Kenapa? Karena manusia tak bersyukur. Banyak manusia yang tidak bersyukur. Bukan saya kata, Allah yang kata, wa qalilum min ibadiy syakur. Sikit sangat daripada golongan hamba-Ku yang bersyukur. Wa laqad makkannakum fil ardi wa ja'alna lakum fiha ma'aish qalilan ma tashkurun. Diberikan mereka tempat tinggal, ada kehidupan, ada handphone, ada kereta, ada bini, ada anak, ada rumah, ada gelang, ada emas, semua ada. Qalilan tashkurun, sedikit sangat orang yang bersyukur kepada Allah SWT. Jadi orang yang tenang ni siapa? Orang yang banyak bersyukur. Bersyukurnya bagaimana? Diberi nikmat, alhamdulillah, hadza min fadli rabbi. Diberi ujian, hadza min Allah, ini juga daripada Allah. Sabar dengan tersebut. Tenang tak? Tenang. Maka itu yang kita cita-citakan. Bila ada ketenangan dalam diri kita, moga-moga Allah nak menjemput kita balik berjumpa Allah dalam keadaan yang ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, baliklah. Kata Allah, baliklah. Kita akan balik, kita akan berhijrah, akan balik. Balik kepada siapa? Balik kepada Allah yang redha dengan kita kerana kita redha dengan dia. Tak merungu, tak membantah. Apa tak? Itu fadkhuli fi ibadi, kata Allah, masuklah kamu dengan golongan hamba-Ku, wadkhuli jannati, dan masuklah kamu dalam syurga-Ku. Allah, insya-Allah kita azam hijrah ini bukan hanya awal tahun, tapi hijrahnya berlaku setiap hari, setiap saat dalam diri kita. Insya-Allah bila kita terpesong sikit, terlari sikit daripada track kita, kembalilah kepada Allah. Allahu ghafurur rahim. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Cukuplah untuk sekadar ini. Saya mohon maaf pada tuan-tuan. Saya ni masa sampai 8:30. Segala yang baik tu dan tu daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang lemah tu dari saya sendiri. Aqulu qali hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakallahu khairan katsiran ucapkan kepada Ustaz atas penjelasan yang telah disampaikan tadi, dan saya percaya dan yakin bahawa banyak pengajaran yang dapat kita peroleh daripada istimewa hijrah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati sekalian, dalam keadaan suasana pandemik yang berlangsung sekarang ini, sebenarnya banyak pengajaran yang boleh kita peroleh daripadanya, dan semuanya itu merupakan salah satu pengajaran kepada kita untuk mengajarkan kepada kita bahawa sebagai manusia kita tidak boleh lari daripada cabaran-cabaran seperti ini. Sebab itulah pembicaraan mengajarkan kepada kita bahawa jalan kita mengalami pandemik ini, di mana SOP itu penting untuk memastikan agar kita selamat, supaya tidak termasuk dalam golongan yang akan terkena penyakit yang dikatakan dalam berlaku sekarang. Amin. Ya, sebab itulah arahan-arahan yang telah diberikan kepada